1035 Zaki. Kosong tak boleh kira sebagai kecil, tak boleh letak kosong depan, tak boleh. Kosong depan tak boleh. 1 lah paling kecil. Nombor tu 0357. Okey, betul Zaki. Ini jawapannya. Okey, good. Okey, kita dah masuk soalan yang kedua. Yang pertama dah siap, dia tu nombor terkecil dia. So ingat nombor sifar ni tak boleh letak kat depan nombor terkecil mula dengan nombor 1. Okey, B pula nombor 2. Okey, 2 dia beritahu bahawa berdasarkan jawapan di atas, nyatakan digit yang berada pada nilai tempat ratus. So apakah digit berada pada tempat ratus? Arisha kata 3. Mana satu betul ni? Atif ke Arisha? Atif ke Arisha? So cikgu ulang kaji sikit. Kita ada 3 perkara. Yang pertama kita ada nilai digit. Okay, yang kedua kita ada nilai tempat. Okay, yang ketiga kita ada digit sahaja. Dekat sekarang ni dia nak apa ni? Dia cuma nak digit sahaja. Okey, kalau katakanlah dia nak digit sahaja, maka 3 ni adalah 3 je lah. Jadi kat sini Arisha tu betul. Jawapannya adalah 3. Okey, kalau dia nak nilai digit, baru adalah 300 nilai digit. Kalau dia nak nilai tempat, itu adalah ratus. Okey, so kena pastikan tengok dia nak apa. Dia nak digit saja ke nilai digit ataupun nilai tempat. Okey Atif, boleh faham tak Atif? Mungkin lupa sikit nama tak buat kan. So hati-hati sikit. So jawapannya 3 sahaja ya. Okey, kita nak masuk soalan yang seterusnya. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2. Rajah 2 terdiri daripada beberapa buah segi 3. Kita ada beberapa buah segitiga. Ni segitiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 8 segitiga yang sama besar. Okey, lorekkan 3/4. 3/4. So manakah 3/4 guys? Agaknya berapa ketul yang cikgu nak kena lorek ni? Berapa nak kena lorek? 3. 3 kena lorek? Betul ke? Ni 3/4. 4. 4 kena lorek, betul? Betul. 3/4 ni kalau nak betul dia macam ni. Dia ada 4 kotak. 4 kotak. So lorek 3. Tu maksudnya 3/4. Ini bukan 3/4 ni. Ni semua sekali ada 8 ni. Maksudnya ni mesti per 8. Maksudnya 3/4 ni sama dengan apa per 8. Macam tu. Macam mana nak buat? Okey, yang pertama kita kena samakan bawahnya. So 4 darab berapa? 8. 4 darab berapa? 8. 4 darab 2, bagus. Okey, 4 darab 2, 8. Jadi atas pun darab 2 juga. Jadi kalau macam ni 3 darab 2 berapa? Okey, 3 darab 2 6. Bermaksud dia adalah 6/8. Jadi 3/4 ni sebenarnya sama juga dengan 6/8. Jadi kita kena lorek 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini kena lorek. Faham tak? Macam tu. Okey. Jadi 6/8 kena lorek. Dah. Okay, itu cara pertama. Cikgu tunjuk cara kedua. Cara kedua adalah 3/4. Ni 3/4. Kita darab dengan semua sekali 8. Pun boleh juga. 1, 2. Okey. 2 darab 3 kita akan dapat 6. Nampak tak? 6 dilorekkan. Okey, boleh? Okey, boleh faham? Arisha okey, Arisha? Hati sikit Zaki okey? Jadi awak ada 2 cara nak buat. Okey kan? Jadi awak boleh guna cara pertama.
ataupun cara kedua. Mana-mana boleh. Okey, kita teruskan lagi soalan yang kedua. Jadi yang pertama ni dapat dah. Yang pertama ni kita lorikkan 6. Yang kedua, tukarkan 3/4 kepada peratus. Macam mana nak jadikan peratus? Macam mana nak di peratus? Siapa tahu? 3/4 nak jadi peratus. Nak jadi peratus. Okay, Zaki cuba bagi cadangan sikit, Zaki. Bahagi lepas tu darab 100. Bahagi lepas tu darab 100. Okey. So, kita ada dua cara juga. Okey, cara pertama, kita ambil nilai ni 3/4. Kita samakan dia dengan 100. Mesti bawahnya adalah 100. Jadi kat atas tengok. Kita cuba fikir, ada tak 4 darab berapa 100? Ingat tak kalau guna jari 4 darab berapa 100? Ataupun guna teknik jari. Ingat jari tak? Siapa dah lupa jari? Teknik jari 3/4. Teknik jari. Kalau 4 jari berapa? Ingat tak kalau 4 jari berapa nak tulis? 25. 25. Dah lupa belum ni? Okey, lepas tu tengok dia nak 3/4. Dia nak 3/4. Cuba korang tambah semua ni. Dapat apa ni? Sama dengan 75. Boleh? Okey. Jadi ni sebenarnya sama dengan 75%. Okey, Zaki ingat tak Zaki? Dah ingat belum? Okey, ni cara pertama. Okey, cara kedua kita buat yang ni. Okey, cara kedua, 4 darab berapa 100? 4 darab 25 100. Ingat ni, 25 ni, 25. Kat atas pun darab 25. Cuba darab 25 darab 3. 30 6 7 8 9. 25 15. 15 3 darab 2 6 7. Nampak tak 75. Jadi kat sini adalah 75%. Okey, itu cara kedua. Boleh? Okey ke? Okey, tengok cara ketiga. Okey, cara ketiga. Cara ketiga kita terus darab dengan peratus. Darab dengan 100 macam ni. Kita potonglah guys. Contohnya 4 dengan 200 ni 25. Okey. Jadi 25 darab 3, kita tetap dapat 75. Nampak tak jawapannya tetap sama? 75, 75, 75. Kita guna 3 cara berbeza tapi kita mendapat hasil yang sama. Macam tu. Okey, mana yang korang suka? Teknik guna jari yang pertama. Nombor 2, teknik kita penyebut, samakan penyebut. Dan teknik ketiga, darab dengan peratus. Cuba komen sikit, Arisha guna cara. Tak ada suka mana-mana ya? Okeylah, tak apalah. Kita move lagi Soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga, Muaz dikehendaki melukis sebuah poligon yang mempunyai ciri-ciri berikut. Okey, bilangan sisi ada 6. Bilangan bucu ada 6. Bilangan sudut ada 6. Jadi cuba namakan apakah poligon ini. Okey, cuba namakan. 6 sisi, apakah namanya? Apa? Namanya adalah hexagon. Ingat dia adalah hexagon. Kalau dia adalah 6, dia adalah hexagon. Hexagon Alisha. Kalau di 7 berapa Alisha? 7. Kalau 6 ni adalah hexagon lah. Kalau 7 apa 7?
7 berapa? Okey, 7 adalah hat. Okey. Kalau 5 berapa 5? Tengok hat. Kalau 6 ni kita hat ada K. 6 ni hat K. Nampak tak? Ini K, ini P. 7. Kalau 5 pentagon. Okey, 5 pen, 6 hat, 7 adalah hat. Okey. Alright. So, kita teruskan lagi. Nombor 2. Okey, nombor 2 menunjukkan bahawa rajah 3 menunjukkan sebuah segi empat sama dengan sebuah segi empat tepat. Segi empat sama dengan segi empat tepat. Okey. Kalau sama ni, kalau sebut sama, dia adalah sama semua sisi. Kalau tepat ni dia tak sama. Jadi sini 4, sini 3. Ingat tu, tepat dengan sama ni dia berbeza, ya. Jadi sini 6, sini 6, sini. Okey, soalannya. Hitungkan jumlah luas dalam CM2 bentuk ini. Berapakah jumlah luasnya? Dia nak jumlah luas. Okey, cuba kira. Agaknya berapakah yang pertama ni luasnya dan berapakah yang kedua luasnya. Okey, mula sekarang. Dapat tak? Yang pertama, yang hijau ni apa dapat? Yang pertama, ingat empat segi adalah panjang, darab, lebar. So, panjang kita 6, lebar kita 6. Jadi, 6 darab 6, 36. Yang biru ni 3 darab 4 sama dengan 12. Jadi jumlah luasnya kita tambah kat sini. 36 tambah dengan 12. Maka dapat 8, dapat 4. Jawapannya 48 dah. Okey, nak bagus lagi kita buat cm kuasa 2 menunjukkan luas, ya. Kalau kuasa 3 isi padu. Dah siap. Itulah jawapannya. Okey, mulakan. Kita nak buat yang nombor B pula. Okey, yang B pula. Okey. Jom. So, B ni dia kata adalah petak pada petak grid yang disediakan. Bawah ni lah. Lukis sebuah segi empat tepat yang mempunyai luas yang sama. Luas yang sama dengan jumlah luas 2 bentuk DA1. Luas macam ni dia nak 48. Dia nak 48. Jadi kita boleh lukis lah. Dia nak lukis luas yang sama dengan jumlah luas 2 bentuk di atas. Okey, jadi kita nak lukis jumlah luas 48 ni. Satu kotak adalah 1 cm. Jadi korang boleh lukis mana-mana pun janji luasnya 48. Contohnya, katakanlah cikgu nak buat 12 darab 4. 12 darab 4 kan 48. Boleh juga. Okey. Atau mungkin kita boleh buat 8 darab 6. 8 darab 6 pun 48. Jadi kita boleh pilih lah mana-mana dan sebagainya lagi. Katalah cikgu ambil nombor 2 ni kan, 8. Kira 8. So 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey dah. Korang lukis sini saja. Dah cukup. Okey, lukis itu saja. Tak nampak lah, merah lah ya. Okey, lukis empat segi ni. Okey, dah cukup lah tu. Gunalah pembaris. Jadi ini 8 cm, ini 6 cm. Dah. Okey, nak guna yang atas ni boleh juga ya. Tak ada masalah. Okey je. Dan nilai-nilai yang lain pun boleh. Asalkan jumlahnya 48. Okey, dah. Okey, dah. Cikgu nak move lagi soalan nombor 4.
Okey, soalan nombor 4 ya. Okey, soalan nombor 4. Okey, next. Okey, nombor 4, darjah 4 menunjukkan waktu bertolak dan waktu ketibaan bagi sebuah kereta api. Kereta api dari bandar P ke bandar Q. Daripada bandar P ke bandar Q. Okey. Ini tiba lah. Ini adalah mula. Ini adalah tempoh. Okey. So, soalannya adalah hitungkan tempoh masa. Dia nak tempoh masa dalam jam dan minit perjalanan kereta api itu dari bandar P ke bandar Q. Asyik lama masuk ya. Okey, Asyik dah siap vaksin Okey, tak apa Asyik. Okey, so kita nak mulakan kira tempoh. Siapa masih ingat lagi tempoh tu macam mana caranya? Nak cari tempoh macam mana? Ingat lagi tak? Tempoh sama dengan tempoh tolak tibaan tolak bertolak. Betul, tiba tolak dengan mula lah. Kan? Masa tiba tolak dengan mula. Masa akhir ni tolak dengan masa awal. Okay, jom kita bawa sekejap. So, masa tiba dia adalah tibanya pukul ni 4 waktu malam ke? Siang. Pada Q waktu siang. 12 tengah hari. Okey, 12 20. Kan? Okey, sini 10 35. Okey, tolakkan dia. Jadi 12 tolak dengan 10.35. Buat macam ni senang sikit guys. Macam tu. Jom kita pinjam sebelah. 20 dengan 35 tak boleh. Pinjam kat sini. Ni akan jadi 11. So ini tambah lagi dengan 60. Jadi 60 tambah 20, kita akan dapat nilainya adalah 80 ni guys. 80. Asyik dapat ya. Okey, 80 tolak 5 7 tolak 3 4. Okey, 45. 80 tolak 35 okey. Ataupun korang boleh kelihatan ni lah 80. Sebab dia guna campur ni. Okey. Campur ni awak boleh potong boleh juga. Jadikan 80. Okey, lagi 1 tolak 1 0 1 0. Okey, betul lah isi punya. Jadi jawapannya kalau tempoh dia adalah 1 jam 45 minit. Kalau tempoh tulis macam ni. Tetapi kalau mula dengan tiba tulis dalam bentuk jam. Kalau katakanlah dia nak mulakan tulis 1:45 jam. Okey. Pukul kalau 24 jam 01:45. Ni kalau mulalah dengan tiba. Tapi kalau tempoh tulis macam ni. Okey dah. Okey, seterusnya. Dah Saling? Boleh cikgu move? Seterusnya. Okey, kita nak masuk lah Cikgu, ya. bukan ke kalau guna kereta api lagi cepat daripada guna bas? Itulah. Ni soalan je. Kan? Soalannya ni. Okey. Soalan dia buat macam-macam. Kita pergi rosak ke? Tu soalan je. Okey, lagi. Jom kita buat. Perjalanan dari P ke Q mengambil masa 75 dengan menaiki bas. Tiba-tiba 75. 75 ni berapa jam? Tu 75. Yang ini sejam 45. Kalau 75 ni kita convert pada jam berapa ni? Berapa jam? 1 jam? 1 jam 15 minit. 15 minit kan? Bas lagi laju pula. Macam tak logik pula kan? Tak apalah. Soalan je kot. Okey, lagi soalannya, hitungkan beza tempoh masa perjalanan dua bas itu. Okey, 20 minit. Jom kita tolak. Betul tak? So kita ambil yang pertama. 1. Kita kotak nampak sikit. Okey, kita ambil yang ini adalah 1
145. Yang ini adalah 15. Jadi sifar 30. Okey, maksudnya minit je lah. 30 minit. Pendek je kan? 30 minit. Jadi bas lagi laju pula tak apalah, soalan je. Okey dah, boleh salin. Dah, bagus. Jom kita tengok yang nombor 5. Berikut adalah sebuah perbualan Cikgu Azman dengan muridnya. Okey, berdasarkan perbualan atas, hitungkan bilangan botol plastik yang dikumpulkan oleh Dewi. Hitungkan yang dikumpulkan oleh Dewi. Okey, sementara tu cuba korang kira jap. Apakah jawapan dia? Okey, mula-mula dia ada 49. Okey, jom tengok betul tak. Mula-mula dia ada 452 botol jumlah yang ada. Okey, manakala Chong pula ada 154. Okey. Dan Dewi dengan Aisyah ni sama nilai dia. Jadi tengok kat sini kan. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang adalah kita tengok bezanya dulu semua sekali dengan apa yang Chong tu ada. Jadi kita tolak dululah. Jadi 452 kita tolak dengan 154. Beza dia. Jadi kat sini kita dapatlah kan. Ni adalah 4, ni jadi 12. Ni jadi 8. Okey, ni 4 tak boleh, pinjam sebelah jadi 3, 9 dan juga 2. Okey, ni yang kita dapat. Okey. So lepas tu nak buat apa? Disebabkan ini adalah yang dimiliki oleh Dewi dan Aisyah, 298, dan ianya adalah sama banyak. Jadi 298 ni dibahagikan kepada dua orang ni. Sama banyak. Jadi macam nak buat? Kita kena bahagi 2. Boleh? Jadi kat sini kita bawa kat sini, kita bahagikan dia dengan 2. Okey, bahagi 2. Cuba korang bagi, dapat apa? Satu, 2, 9, 4, 8. 1, 8 turun 4 pula 9. Okey, dapat 18. Okey, jadi jawapannya adalah 149 untuk Dewi. Jadi kita buat ayat sikit lah. Okey, jadi jumlah botol Dewi sama dengan 149. Okey guys, dah boleh salin. Eka tak ada ni. Okey, jom kita buat soalan lain. Alamak, bela sikit. Okey, untuk yang ni cikgu nak lepaskan awak kejap buat. Komen apakah jawapannya. Nanti cikgu explain. Nombor 6. Okey, mulakan sekarang. Cikgu, yang G tau 50 ke 150 ke apa? G mana Oh, G ni? Tak nampak, tak slip. Yang tepi kg. 50 gram. 5 yang ni 50 gram. Okey. 50 gram. Tak nampak Oh, bukan. Ada satu di depan tak perasan pula. Sorry. 150 lah yang. Sorry. 150 gram. Ada satu kat depan. 3 kot cikgu, yang 2 tu. 2? 3. Itu 3. Nombor 1, 3.15. 3.15. Bagusnya, jom kita kira. Betul tak? Hitungkan jisim kg tembikai itu. Okey. Berapakah tembikai? Tembikai tu 3 kg dengan 150 gram. So, yang mula-mula
kita kena tukar lu gram kepada kg. Okey, kalau ikut jumlahnya adalah 3 kg tambah dengan 150 gram. Okey, kat sini kita tak boleh tambah sebab 1 kg 1 gram. Jadi kita kena tukar dulu gram kepada kg sebab jawapannya dia nak dalam bentuk kg. Jadi sini adalah 0.150 kg. Jadi daripada sini barulah kita boleh tambahkan dia. Jadi 3 tambah dengan 0.1 kg. Jawapannya adalah betul. Itulah jawapannya guys. Kita ni hebat. Nombor 2, 3 cikgu. Nombor 2, 3. Lajunya. Jom kita tengok lagi. Okey, kawan-kawan boleh salin tu. Tak faham tanya ya. So, nombor 2 dicakap berapakah bilangan tembika yang sama jisim yang paling banyak akan memberi jumlah jisim keseluruhan tidak melebihi 3 kg. Okey dah. Yang atas tu kita biar dulu. Kawan-kawan salin sekejap kita bincang ni. Dah. Sekarang ni tengok berapakah jumlah jisim tembikai yang boleh kita beli supaya dia tak sampai 10 kg. Contohnya, kalau kita beli 2 tembikai, okey tak? Satu tembikai 3.5 tambah dengan 3.15. Yang ini okey lagi kan? Tak sampai lagi 10. Okey. Tambah lagi. Tambah lagi 3.15. Cukup? Satu lagi, 4. Banyaknya, lebih ni. 3 3 je. 3 je kan. Jom tengok. Kalau 3 lebih tak 10. Sebab dia nak tidak melebihi 10 kan. Okey, dia try. 3.15 9.45 kg. dapat ya? Okey, jom kita kira. 3 + 5 15. 3 + 1 3 4. 3 + 3 9. Baru betul tak lebih daripada 10 kg. Kalau 4 lebih tak 4? Betul 4? Tak. Tak. Lebih kan? 0, 2, 4, 5, 6 12. Dah lebih dari 10 kg. Jadi dah tak boleh dah. So paling tinggi pun kita boleh beli 3 biji saja. So kita hanya boleh beli 3 biji sahaja. So jawapannya adalah 3 biji sahaja yang kita boleh beli. Okey dah, boleh salin dulu guys. Okey, jom kita buat. Okey, tengok nombor 7. Okey, menunjukkan penggunaan pendapatan Sally. Pendapatan Sally dalam bulan Mei. Bulan Mei tu bulan berapa bulan 5. Okey, dekat sini ada ansuran rumah 600, kereta kena bayar, hutang kredit, pelaburan, simpanan. Wah, banyak betul lah duit dia ni. Jadi sekarang ni pendapatan Sally sebulan adalah 2,570. Korang rasa banyak tak ni? 2,500 banyak tak? Biasa. Biasa je? Korang lagi banyak dapat duit Okey, terima. Okey, lagi soalannya apa dia nak? Nyatakan satu aset. Nyatakan satu aset yang dimiliki oleh Sally. Sebelum tu, apa itu aset? Siapa tahu? Aset ni apa? Benda yang dia ada. Betul. Benda-benda yang dia miliki. Kat sini contoh dia apa? Pelaburan bukan aset. Pelaburan betul aset. Ya betul. Betul. Pelaburan aset betul. Pelaburan aset betul. Sebab duit kan, ada duit kan, aset. Simpanan pun aset sebab duit dia. Lagi? Ansuran kereta. Ansuran kereta tak. Ini bukan dia punya. Ini dia bayar hutang ni, bukan? Hutang kat kerja, ansuran kereta, ansuran rumah tu tak? Tak boleh lah sebab dia bukan punya kan. Jadi kalau ikut sini pelaburan simpanan. Okey, kecuali kalau rumah. Rumah dia punya. Okey, kalau sebut rumah dia punya. Tapi kalau sebut kereta, dia punya kereta. Ansuran tu bukan. Kereta dia punya. Okey, kalau sebut rumah dia punya aset, kereta dia punya aset, dan juga pelaburan dan simpanan. Jadi korang boleh pilih sama ada rumah
Jangan pilih ansuran rumah, rumah saja. Ataupun kereta, ataupun pelaburan. Pelaburan tu duit dia, jadi dia punyalah aset. Dan juga simpanan. Simpanan pun duit dia. Simpanan ni kita dapat untung sikit, pelaburan ni dapat untung banyak. Itu bezanya. Okey dah, selesai. Jadi aset tu adalah barang-barang milik dia. Okey dah. Okey, kita teruskan lagi. Okey, hitungkan jumlah liability. Apa itu liability? Nak tanya apa? Siapa tu? Cikgu. Ya. Ais. Salin? Cikgu, yang nyata aset tu. Bukan. Yang nyatakan sebagai aset tu kenapa nak letak rumah kereta, dia tak tulis pun. Tak boleh buang apa? Asuran? Dia kenapa nak letak rumah dengan kereta, sebab tak ada je rumah dan kereta pun dalam tu. Ni ada ni, ansuran rumah. Maksudnya dia bayar rumah, ada dapat rumah lah, betul tak? Dia bayar kereta, mesti ada kereta. Betul? Betul. Okey. Tapi kalau rasa keliru, awak tulis je pelaburan. Senang. Sebab dia nak satu je. Satu aset. Satu je pilih. Okey. Macam tu. Bagus soalan awak. Okey, nombor 2. Hitungkan liability. Apa itu liability? Tanggungan. Tanggungan ataupun hutang dia. Betul. Tanggungan ataupun hutang. Okey, kat sini apakah hutang dia? Asuran rumah, asuran kereta. Betul, ni hutang dia ni. Hutang. Sebab dia bayar kan. Jadi kat sini kita tambah semua sekali. Okey, cuba bantu cikgu seorang. 600 tambah dengan RM560 dan tambah dengan hutang kredit adalah 304. Berapa dapat jumlahnya? Cuba komen sikit, RM berapa korang dapat? 1464. Okey, RM 1464. Okey. Kawan-kawan lain sama tak dapat? Kalau dapat lain beritahu. Sama. Okey, bagus. Okey, kita teruskan lagi Alright, jom. Ni soalan senang ni. Okey, soalan nombor 8 menunjukkan kedudukan Amira sebab dia koordinat dari lokasi beberapa buah rumah. Okey, Amira merupakan seorang guru. Nyatakan tempat kerja dan kedudukan tempat kerjanya. Dia nak nyatakan tempat kerja satu lagi kedudukan tempat kerja. Okey, nombor 8. Apakah jawapannya? Yang pertama tempat kerja dulu. Tempat kerja dia apa? Sekolah, betul. Tempat kerjanya adalah sekolah. Okey, lagi. Kedudukannya adalah 24. Bagus. Jawapannya adalah 24. Jadi 24. Okey. Okey dah. 24. Bagus. Okey, lagi kita buat soalan yang seterusnya. Tapi ni kedudukan tempatnya dia tak suruh minta koordinat. Kalau macam tu kita boleh buat. Tak apalah, betul lah tu. Okey, seterusnya. Ada kat bawah ni. Kat sini rupanya tak nampak pula. Ni sekolah. Petak ke kanan adalah 2. Kanan 2 kan? 1, 2. Ke atas adalah 4. Okey, 4. 2, 4. Okey dah. Tandakan kedudukan perpustakaan berada dalam 5, 4. Okey, tandakan kat mana 5, 4? 5, 4. Jadi perpustakaan kita adalah dekat sini guys. Tulislah perpustakaan. Macam tu. Okey, soalan seterusnya. Dah. Okey, lagi. Panjang soalan ni. Apa dia nak ni? Selepas habis waktu kerja, Amira pergi ke restoran sedap untuk makan tengah hari. So, berapakah jarak mengufuk dan jarak mencancang tempat kerjanya ke restoran sedap? Okey.
Tempat kerjanya ke restoran sedap. Okey, mengufuk dan mencancang. Okey. Dah. Okey. Dua jarak. Dua jarak mencancang, 4 jarak mengufuk. Okey, jom tengok betul tak? Dua jarak mencancang, 4 jarak mengufuk. Okey, jom tengok mengufuk dia berapa Mengufuk dia kat sini restoran ni 1 2 3 4. Okey, betul, mengufuk dia adalah 4. So jarak mengufuk sama dengan 4. Okey, jarak mencancang sama dengan 1 2. Okey, good, bagus. Okey, ini soalan nombor 3 tadi. Dia kat sini dah senang. Okey, dah boleh salin. Senang je guys. InsyaAllah korang dapat A ni nanti, kalaulah cikgu korang buat soalan exam akhir tahun nanti. Okey dah Okey, kita buat yang nombor 9 pula. Okey, nombor 9. Okey, Raja 9 menunjukkan masa yang diambil oleh Nabil untuk perjalanan di 5 buah pekan E, F, G sampailah ke H. Okey, dari E kepada F 1 jam 1.56 jam. Okey, soalannya berapakah jumlah masa Nabil ke pekan F ke pekan H? Pekan F ke pekan H. Tu dia. Maksudnya dia akan bagi G dulu, G nanti akan pergi kepada H. Berapakah jumlah masa dia nak? Okey, kita nak buat apa sekarang? Nak tambah ke, tolak ke, bahagi ke apa ni guys? Fikir. Tambah. Cuba tambah. Berapa korang dapat? Nak minta minit ke nak minta jam dengan minit? Dia tak cakap kan? Jadi boleh minit, boleh jam. Ataupun minit saja. 65 minit. 65 minit tambah? Betul, 65 minit. Okey. Sebab dia tak cakap jam kan? Kita buat minit lah, senang. Okey dah, itu jawapannya. Okey, kalau dia adalah satu markah macam ni, tak perlukan jalan kerja. Tulis 65 minit pun dah okey, satu markah. Tapi cikgu galakkan buatlah kerja sikit jalan kerja. Nampaklah kita punya pengiraan kita. Okey, seterusnya adalah nombor 2. So, Nabil bertolak dari pekan E ke pekan J pada pukul 10.55, di mana dia berada pada jam 1.30. Di manakah dia berada 1.35? Okey, menarik ni. So, kita buat jalan kerja dia sikit. Okey. So, dia nak pada E pada F, pada G, pada H, baru sampai ke J. Macam tu guys. So, kat sini E kepada F, kita ada 1/1/6 jam. Okey. 1/1/6 jam. Okey. Sini pula kita ada 25 minit. Sini pula kita ada 40 minit. Sini kita ada 30 minit lah. Ni setengah jam 30 minit. Ini berapa minit ni guys? 1 jam ni 60 lah. Yang 65 ni berapa minit? 65 darab dengan 60. Macam tu. Jadi kita dapat 50 minit. Jadi sini 50 minit. 50 tambah 60 kita akan dapat 110 minit. Jadi kat sini sebenarnya 110 minit. Semua minit dapat. Okey, dah settle dah. Okey. Sekarang ni dia bertolak pada pukul 10.55. Dia bertolak pada pukul 10.55 pagi lah ni. Okey, agaknya pada pukul 1.50 dekat mana dia ada? Dekat G ke, dekat H ke, dekat mana? Cuba tengok betul-betul. Macam mana nak buat? Cuba bagi idea sikit cikgu.
Kalau korang jadi cikgu nak buat macam mana? Dia bermula pada pukul 10.55. So sampai kat manakah agaknya? Pukul 1.50. Okey. Cuba kikir dan bagi idea cikgu. Okey, cuba tengok. Sampai H tengok. Betul tak sampai H? Okey, mula-mula kita ambil jamnya adalah pukul 10.15. Okey, buat macam ni pecahan dia, nampak sikit. Okey, kita ambil pukul 10.15. 10.55 dia mula. Kita tambah dulu dengan sejam. Apa ni? 110. 110 adalah sejam 50 minit tadi kan? Betul tak? Sejam 50 minit. Okey. Sejam 50 minit. Okey, tambah lagi dengan 25. Tambah sini sampai tak? 5 10 11 tolak dengan 60 tambah 1. Jadi kat sini kita dapat 12 berapa tu? 105 tolak 60 kita akan dapat 45. Okey, belum sampai lagi. Sampai situ belum sampai lagi. Jadi kita bawa ke sini. Okey, kita bawa kat sini lah. Okey, kat sini kita bawa, dia akan jadi 12.45. 12.45 tambah lagi 40. Ini 40 minit. 40 minit adalah dekat sini. So 5 So 5 8. Sini adalah 12. Okey, tolak dengan 60. Kita akan tambah dengan 1. Jadi dapat 25 13. Okey, 25 13. Betul tak? So kalau ikut 135 ni, dia mungkin berhampiran dekat H lah, kan? Sebab dah dekat dengan ni. So jawapannya adalah berdekatan dengan H. Okey, boleh. Kita buat soalan yang berikutnya. Okay, sempat kan ni? Untuk ambilkan lain ni, nombor 3 satu lagi. Okey, soalan yang berikutnya mengatakan Nabil mengatakan bahawa masa perjalanan dari pekang G ke J adalah sama dengan 2/5 daripada perjalanan dari E ke G. G ke J. Okey. G kepada J sama dengan E kepada G. Okay, E kepada G. Okey, sama. Okey. Okey, kalau ni buktikan pernyataan Nabil itu betul. Betul tak dia adalah 2/5? Okey, dia kata G J ni adalah sama dengan 2/5 daripada perjalanan E kepada G. Betul tak 25? Jom kita tengok. Okey. So mula-mula kita ambil dulu masa perjalanan G kepada J. Okay, G kepada J kalau ikut kita adalah G kepada J adalah 30 minit. Okey, G kepada J adalah 40 tambah 30. G kepada J adalah 70 minit. Okey, ni G kepada J. Okey, sekarang ni kita ambil perjalanan E kepada G. E kepada G adalah 110, kan? 110 tambah dengan 25 minit. Okey. Kita dapat 135 minit. Okey. Okey, sekarang kita buat nisbahkan dia. Kita nisbahkan dia. Okey, sekarang ni kita tengok betul tak? So cara nisbahnya kita buat macam ni. Kita nisbahkan dia macam 70 nisbah dengan 135. Dapat tak? Ataupun kita boleh buat macam ni. Kalau nisbah kita boleh buat ni, 70 bahagi dengan 135. Ni pun nisbah juga. Cuba kita kecilkan. Dapat macam ni tak? Dapat tak 2/5?
Dapat tak? 2/5. 135 bahagi dengan 70. Itu 14 puluhan. Okey. Aku dapat sini 14. Bawahnya juga dapat 27. Cuba korang tengok sama tak sekarang ni? Adakah sama? So adalah tak sama, guys. Jadi kalau macam tu kita boleh kata pernyataan Nabil adalah tidak betul. Dia bukan 2/5, dia adalah 14/27. Jadi kita buktikan dia tak benar. Okay guys, boleh saling kejap sebentar.